Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa bisan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam kuliah ilmu usul fiqh, dan ini adalah siri yang ke-29 yang akan membincangkan tajuk Awaridul Ahliyah. Pada kuliah yang lepas kita telah pun menyentuh berkenaan dengan al-ahliyah ataupun kelayakan seseorang mukallaf, di mana al-ahliyah ini terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah ahliyatul wujub dan yang kedua adalah ahliyatul ada'. Seperti mana yang telah kita pelajari pada kuliah yang lepas, bahawa ahliyatul wujub ini akan sabit ataupun akan ada pada seseorang manusia itu secara naqisah, secara tidak sempurna ketika fatrah ataupun ketika peringkat dalam janin. Maksudnya dalam janin lagi, seseorang itu telah pun mempunyai kelayakan ahliyatul wujub, iaitu kebolehan ataupun kelayakan untuk menerima sesuatu hak. Maksudnya dalam perut janin lagi, manusia itu dah boleh menerima sesuatu hak yang tertentu. Kemudian ahliyatul wujub ini akan mula menjadi sempurna apabila manusia itu lahir daripada perut ibu dia. Dan ahliyatul wujub akan bermula sejak daripada lahir sehinggalah ke matilah, kan, sampai dia mati. Jadi secara tidak sempurna bermula daripada peringkat janin, dan dia al-ahliyatu ataupun ahliyatul wujub itu akan menjadi sempurna apabila sejak dia lahir sehinggalah dia meninggal dunia. Yang kedua adalah ahliyatul ada'. Ahliyatul ada' ialah kelayakan seseorang individu untuk melaksanakan pentaklifan ataupun ibadat tertentu. Jadi untuk ahliyatul ada' ini, di peringkat janin, dia tidak ada lagi. Dia tidak ada sabit lagi. Dan juga ahliyatul ada' juga tidak sabit dan tidak ada pada peringkat kanak-kanak yang tidak mumayyiz. Sebab itu kita perlu memahami peringkat ataupun level yang akan dilalui oleh setiap manusia. Yang pertama, dia akan melalui peringkat janin dalam perut ibu. Kemudian dia akan melalui peringkat lahir, bermulanya lahir, itu peringkat kedua, sampailah dia umur lebih kurang 6 hingga 7 tahun, yang dikatakan umur kanak-kanak yang tidak mumayyiz. Kemudian fatrah ataupun peringkat yang ketiga dinamakan peringkat kanak-kanak mumayyiz sehingga umur baligh, dan peringkat ataupun level yang keempat adalah bermula daripada umur dia baligh sehinggalah dia meninggal dunia. Baik. Jadi untuk ahliyatul ada' ini, janin tidak mempunyai ahliyatul ada', kemudian kanak-kanak yang tidak mumayyiz pun belum lagi mempunyai ahliyatul ada', kan? Tetapi ahliyatul ada' ini akan bermula kepada kanak-kanak yang mumayyiz, yang kita katakan umur lebih kurang 6 ataupun 7 tahun ke atas, sampailah dia akil baligh. Kemudian ahliyatul ada' itu ketika peringkat kanak-kanak mumayyiz, dia adalah naqisah, dia masih tidak sempurna. Dan ahliyatul ada' itu akan menjadi kamilah, menjadi sempurna apabila dia telah mencapai akil baligh sampailah dia meninggal dunia lah. Okey. Jadi apa beza dan apa prinsip asas kepada kedua-dua ahliyatul wujub dan ahliyatul ada' ini? Kalau ahliyatul wujub, asasnya ialah kehidupan, nyawa. Bila ada saja nyawa, sama ada dalam janin lagi, maka bermulalah ahliyatul wujub. Itu prinsip asas kepada ahliyatul wujub. Adapun ahliyatul ada', asasnya ataupun prinsipnya ialah al-aqlu. Jadi apabila bermulanya akal, kalau kita kata peringkat kanak-kanak mumayyiz ni, akal dia dah mula boleh memahami dan boleh membezakan antara baik dan buruk. Maka prinsip kepada ahliyatul ada' ialah akal. Baik. Jadi sebab itulah
apabila kita menyatakan bahawa prinsip kepada ahliyatul ada ini adalah akal, maka apabila akal itu menjadi tidak sempurna, seperti kanak-kanak yang mumayyiz, maksudnya dia masih permulaan untuk mengenal dunia baik buruk ni, maka kita katakan ia adalah kalau akal tidak sempurna, maka ahliyatul adanya pun tidak sempurna. Kalau akal telah menjadi sempurna, iaitu dia dah baligh dan dia dah boleh memahami baik dan buruk secara yang lebih mantap, maka ahliyatul ada akan secara otomatik berubah menjadi sempurna. Okey. Baik. Namun dalam keadaan-keadaan tertentu, manusia ni dia akan berhadapan dengan setengah situasi yang akan menjejaskan tahap keupayaan akal dia. Dan sama ada akal itu akan terjejas secara sebahagian ataupun separuh ke, ataupun menghilangkan dan menjejaskan akal tu secara terus. Maksudnya istilah kata gila lah. Dia akan menghilangkan akal terus. Jadi keupayaan untuk memahami pentaklifan, memahami ibadat memang kosong, zero. Jadi apabila begitu, apabila manusia mukallaf ini berhadapan dengan situasi keadaan yang menghilangkan ataupun menjejaskan akal, maka hukum hakam syarak juga akan turut terjejas. Yang mana kita akan membincangkan dalam kuliah kita pada hari ini berkenaan dengan halangan-halangan kepada kelayakan seseorang individu ataupun khususnya kepada mukallaf, iaitu perkara-perkara yang menghalang kelayakan seseorang itu daripada melaksanakan pentaklifan dan juga ibadat. Baik. Dalam istilah usul fiqh dinamakan awaridul ahliyah ataupun mawani'u al-ahliyah, iaitu halangan dan penghalang kepada kelayakan. Baik. Anwa'ul awarid. Kategori-kategori yang menghalang kepada kelayakan individu mukallaf ini terbahagi kepada dua. Yang pertama dinamakan awarid samawiyah dan yang kedua dinamakan awarid muktasabah. Ya. Okey, apa maksud al-awaridus samawiyah? Al-awaridus samawiyah ialah halangan kepada akal ini yang mana tidak ada keupayaan manusia untuk menghalangnya. Senang cerita, kalau kita nak mudah faham, kita kata halangan-halangan semula jadilah. Okey. Yang mana ia datang daripada syarak dan tidak ada kuasa dan tidak ada pilihan kepada manusia terpaksa menerima hakikat terjejasnya akal seseorang itu. Kan? Kenapa dinisbahkan kepada as-samawiyah? As-samawiyah ni diambil daripada perkataan as-sama, iaitu langit. Kan? Ia hanya istilah simbolik sahaja untuk merujuk kepada maksud bahawa ma la ikhtiyara lil insani fihi, iaitu perkara yang tidak ada daya upaya, tidak ada pilihan kepada manusia untuk menerima ataupun menolaknya. Memang semula jadi Allah dah bagi macam tu kan. Jadi dinisbahkan kepada as-sama untuk menunjukkan bahawa dia terkeluar daripada kemampuan manusia untuk menghalang dan juga mengenepikan perkara tersebut. Contohnya macam gila, kita panggil sama ada gila sepenuhnya ataupun gila sebahagian, sakit, mati dan sebagainya. Yang kedua adalah dinamakan al-awaridul muktasabah, iaitu halangan yang mana manusia ni masih ada kemampuan untuk menolak dan mengenepikan halangan tersebut. Kan? Yang pertama, dia terbahagi pada dua pula. Yang pertama, halangan itu daripada diri dia sendiri. Contoh apa? Contoh macam kejahilan, mabuk, kemudian bergurau senda dan sebagainya. Jadi kalau contoh macam kita katakan jahil ni atas dasar usaha kita lah, atas daya kita untuk kita belajar. Kita ada sekarang ni mudah secara online-nya kita boleh menerima ilmu-ilmu tertentu, kita boleh membaca secara online. Jadi tidak ada alasan untuk kita menyatakan bahawa aku tidak tahu dan aku jahil. Okey, kemudian mabuk ni kebiasaan lah, kebiasaan memang seseorang ataupun individu itu yang minum perkara-perkara ataupun minuman yang memabukkan sehingga menghilangkan akal.
Jadi dia adalah usaha kepada manusia itu sendiri kan, guru sunnah dan sebagainya. Kemudian kategori kedua di bawah al-awaridul muktasabah, halangan itu bukan datang daripada diri mukallaf itu, tetapi datang daripada paksaan orang lain, maksudnya pihak luar. Kita tak mau buat benda tu, tapi kita dipaksa oleh unsur luar ataupun oleh individu luar, orang lain, menyebabkan kita takut, mungkin kita diancam bunuh ataupun kita diancam dicederakan ahli keluarga dan sebagainya, maka kita terpaksa buat benda tu. Jadi ini termasuk juga halangan-halangan yang syarak ambil kira dalam menentukan suatu hukum. Baik. Seterusnya kita cuba melihat al-awaridus samawiyah dan kategori-kategori ataupun contoh-contoh di bawahnya. Al-awaridus samawiyah dia ada banyak, antaranya yang pertama ialah gila, al-junun. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan gila yang dikatakan sampai boleh menjejaskan ataupun boleh memberi kesan kepada hukum hakam syarak, hukum hakam fiqh? Okey, para ulama usuliyin mendefinisikan al-junun ini ialah ikhtilalul aqli, iaitu rosaknya akal. Bihaisu yamna' jarayan al-af'al wal aqwal ala nahjil aqli illa nadiran. Iaitu kerosakan ataupun kecederaan akal sehingga boleh menghalang tindak tanduk ataupun percakapan seseorang itu berlaku dalam keadaan yang waras ataupun keadaan yang normal. Okey. Sebab contohlah kalau kita katakan satu perbuatan, kalau kita di kalangan orang Melayu Islam lah, okey, kita menyatakan bahawa normalnya kita tidak akan bertelanjang bulat di hadapan orang ramai, sebab kita ada malu, apatah lagi kita menjaga hukum hakam, batas aurat dan sebagainya. Tapi kalau orang gila ni, dia tidak boleh berfikir dengan waras bahawa perbuatan dia tu dia tak pakai seluar ke, contohlah, dia tidak boleh memikirkan bahawa perkara itu baik ataupun buruk bagi dia. Okay, sebab apa? Sebab akal dia telah pun rosak ataupun hilang kewarasan itu. Okay. Dan gila ini pula terbahagi kepada dua, asliyun wa tari'un, iaitu gila yang asal ataupun gila yang mendatang. Apa maksud gila yang asal dan gila yang mendatang ni? Gila yang asal ialah contohnya seseorang itu baligh dalam keadaan gila. Dia ni hilang kewarasan akalnya bermula daripada kecil lagi ataupun daripada lahir lagi. Doktor telah cek dan telah pasti bahawa akal dia ini memang tidak waras sama seperti orang lain. Jadi dia baligh itu dalam keadaan gila. Adapun gila yang mendatang, maksudnya ialah asalnya dia baligh dalam keadaan waras. Tetapi datang satu situasi, contoh dia aksiden ataupun kena pukul dekat kepala, contohlah memberi kesan kepada akal dia, maka dia menjadi gila. Yang tadi tu asalnya dia baligh dah okey dah. Dia baligh dalam keadaan berakal waras, tetapi datang satu situasi menyebabkan akalnya hilang. Itu yang dimaksudkan dengan gila yang mendatang. Dan kedua-dua situasi ini, sama ada gila yang asal ataupun gila yang mendatang ini, dia ada dua situasi pula. Sama ada gila itu memang berpanjangan, non-stop lah kita kata, tak boleh nak buat apa dah. Ataupun gila itu dia kejap-kejap, dia ada waktu dia ada tempoh dia. Contohlah dalam sehari dia hanya gila 2-3 jam saja. Okay? Dia tak boleh kena panas contoh, tak boleh kena sejuk. Contoh. Baik. Gila sama ada gila yang asal ataupun gila yang mendatang, ataupun kedua-dua itu gila yang berpanjangan ataupun tidak, ia tidak memberi kesan kepada ahliyatul wujub orang gila tersebut. Kerana apa? Tadi kita dah sebut, ahliyatul wujub asasnya ialah nyawa. Adanya nyawa, adanya nyawa kepada seseorang individu tersebut, dan tidak kiralah sama ada dia ni orang gila ataupun tidak. Okey. Jadi apabila seseorang itu bernyawa, dia waras ataupun tidak, maka ahliyatul wujub itu dia akan kekal ataupun akan ada padanya, dan dia berhak untuk menerima sesuatu hak
Contoh apa kalau kita katakan ahliyatul wujub ni? Contoh kebolehan ataupun kelayakan seseorang itu untuk menerima hibah, untuk menerima pemberian duit raya lah contohnya kalau kita dalam adat kita orang Melayu kan. Nak bagi duit raya, boleh tak bagi duit raya kepada orang gila? Okey. Kalau menerima manfaat sebegitu, jawapannya boleh. Okey, sebab apa? Sebab ia memberi manfaat kepada orang gila tersebut. Tapi bukanlah maksudnya kita bagi duit raya tu kepada orang gila tu, kita bagi kat dia direct, kan? Nanti mungkin dia akan buang dan sebagainya kan. So kita boleh bagi kepada warisnya. Okey, tapi untuk dia menerima pemberian, contoh macam duit raya tu, dia boleh. Sebab apa? Sebab konsep ahliyatul wujub, iaitu kebolehan ataupun kelayakan beliau untuk menerima suatu hak yang memberi manfaat kepada beliau. Baik. Jadi ahliyatul wujub kepada orang gila dia masih ada. Sebab apa? Sebab prinsip dia adalah manusia yang bernyawa. Okey. Namun kita kena melihat dari segi ahliyatul ada, iaitu kelayakan orang gila ini boleh ataupun tidak dia melaksanakan taklif ataupun ibadat tertentu kan, yang dikatakan ahliyatul ada. Okey. So ahliyatul ada ni kita tengoklah dalam bab ibadat ataupun dalam bab muamalat. Kalau dalam bab ibadat, sekiranya gila itu berpanjangan, maka ia akan menggugurkan kewajipan ibadat dan pentaklifan tersebut. Ya, maksudnya tak wajib lah. Contoh dia ni memang doktor dah check dan memang dah kenal pasti dan confirm dia ni memang gila berpanjangan dan tak boleh nak buat apa dah. Jadi bila dah dikenal pasti dan dah disahkan gila, maka orang ini dia tak wajib dah solat, dia tak wajib zakat, tak wajib haji dan sebagainya. Kerana apa? Kerana hilang keupayaan untuk melaksanakan ibadat yang asasnya adalah al-aqlu, iaitu memahami tuntutan pentaklifan ataupun ibadat. Okey, sebab syarat asas kepada semua ibadat dalam fiqh Islami kita ialah al-aqlu, iaitu akal kena waras. Kalau akal tak waras maksudnya gila, maka orang tu tak wajib buat ibadat. Okey, jadi orang gila ni kalau dia berpanjangan gilanya, wajib untuk melaksanakan sesuatu ibadat ataupun taklif itu telah menjadi gugur dan dia tak perlu qada pun. Contohlah lepas 10 tahun dia waras kembali. Maka dia tak perlu qada pun 10 tahun yang dia gila tu. Sebab apa? Sebab akan memberi satu masyaqqah ataupun kesukaran yang besar kepada beliau. Okey. Okey, adapun dalam bab kita panggil sekiranya dia ni gila dalam keadaan yang sekejap-sekejap. So kita kena tengoklah. Okey. Kalaulah sekadar gila itu contohlah kita ambil waktu zuhur lah. Waktu zuhur katakan masuk pukul 1:30 tengah hari. Okey. Dia masuk pukul 1:30 waktu zuhur, azan zuhur tu belum gila lagi kan. Mungkin dia baru nak pergi ambil wuduk, tiba-tiba dalam lebih kurang dalam 1:40 ataupun 1:45 dia main gila dah. Kan? Gila yang hilang akal lah. Okey. Tetapi gila itu hanya setakat sejam sahaja. Jadi pukul 3 petang contohnya dia kembali waras. Maka 3 petang sampai pukul 4:30 petang itu, selagi mana belum masuk waktu asar. Kalau kita di Malaysia memang belum masuklah. Jadi tempoh 3 hingga 4:30 itu baki waktu zuhur masih ada. Jadi ketika itu walaupun tadi dia gila sekejap, tapi dia sedar ataupun waras kembali itu dalam tempoh yang boleh untuk dia melaksanakan solat, maka ketika itu dia wajib melakukan solat. Sebab apa? Sebab gila dia tidak berpanjangan. Okey. Tetapi contohlah katakan pukul 1:30 masuk zuhur, okey, tiba-tiba dia belum sempat sembahyang, 1:45 dia gila sehinggalah jam 5:30 petang. Maksudnya waktu zuhur tu dah habis kan. Okey, tapi 5:30 petang tu dia sedar kembali, dia normal. Maka waktu zuhur yang tadi tu yang dia tak solat tu dia kena qada. Sebab apa? Sebab dia masih baru satu waktu yang dia tinggalkan. So tidak adalah masyaqqah ataupun kesukaran untuk dia
dia qada berbanding kalau yang tadi tu kan 10 tahun dia gila tiba-tiba lepas tu dia waras, itu agak kesukaran kalau kita nak minta dia qada kan. Baik. Okey, kemudian dalam bab yang tadi kita sebut tu tadi bab ibadat. Jadi orang gila ni dia tak wajib buat ibadat. Tapi dalam bab muamalat kan, dalam transaksi kewangan kan. So kita kena tengok setakat mana tahap kegilaan dia tu. Jadi kalau hilang akal terus, maka dia akan dianggap sebagai kanak-kanak yang tidak mumayyiz. Seolah-olah dia ni macam budak-budak kecil yang umur 1 tahun, 2 tahun. Jadi dia nak buat apa-apa sebarang transaksi muamalat tidak boleh, tidak dibenarkan. Sebab apa? Sebab dia akan memberi kemudaratan kepada diri dia dan mungkin kepada waris ahli keluarga dia. Jadi tindak tanduk orang gila yang totally lost akal dia ni, dia diibaratkan sama seperti macam kanak-kanak yang tidak mumayyiz. Okey. Kemudian isu sekatan ke atas orang gila yang dipanggil al-hajru 'alal majnun. Okey. Kalau al-hajru 'alal majnun ni kita panggil sekatan ke atas orang gila, ataupun dalam istilah yang lebih kita mudah faham, katakan boleh tak kita membekukan aset ataupun kita kontrol, kita bantu mengawal, menguruskan harta dia? Jawapannya memang boleh lah. Sebab apa? Macam tadi kita katakan, kalau kita nak bagi duit, tak kisahlah duit raya ke apa-apa pemberian kepada orang gila, boleh tak? Jawapannya boleh. Tetapi kalau kita bagi dekat orang gila tu direct, kemungkinan dia akan ambil buang, dia ambil koyak. So dia akan memberi kemudaratan kepada dia lah kan. Jadi duit pemberian itu kita boleh beri kepada ahli keluarga ataupun waris untuk disimpan, untuk diuruskan. Jadi jawapannya boleh. So hukum al-hajru 'alal majnun ni memang ada dibincangkan oleh para ulama usul kita dalam memastikan pengurusan harta itu tidak menjadi kucak-kacir, khususnya kepada orang gila lah, supaya harta dia tu terpelihara dan dapat dijaga dengan sebaiknya tanpa memberi kemudaratan kepada diri beliau. Okey. Sebab itulah kalau dalam bab ataupun contoh yang pertama ini di bawah kategori al-awaridus samawiyah, contoh yang pertama ialah gila. Kita telah mengetahui sedikit sebanyak berkenaan dengan hukum hakam yang berkaitan. Jadi setakat itu sajalah kuliah kita pada kali ini, dan insya-Allah kita akan menyambung kembali perbincangan tentang contoh-contoh lain ataupun kategori-kategori lain di bawah al-awaridus samawiyah dan juga al-awaridu al-muktasabah. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kurang itu datangnya dari diri saya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.